Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah, hamba dimaklumkan kata kita ini belum sampai sepenuhnya lagi. Jadi tapi dah ada salin putustik untuk kita baca malam ini. Mukaddimah dulu, mukaddimah penulis dalam kitab tidak ada dua mukaddimah. Muhakkik ni orang yang buat bersamakan semula. Penulis merujuk kepada Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Jadi sebelum kita masuk untuk kita start malam ni mukadimah kitab ni, apa masing-masing semangat berlaku? InsyaAllah mula-mula sampai ke akhir. Jangan semangat mula-mula je. Semangat daripada mula, tengah sampai akhir. Hidup kita mesti siasadakan, ada semangat, ada keterujaan. Tak boleh kita buat kerja segak jalan kemudian kita tinggal. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Inna Allah Ta'ala yuhibbu ahadakum idha amila amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai seseorang yang apabila dia melakukan suatu kerja lalu dilakukan dengan itqan. Itqan ada dengan penuh dedikasi, sungguh, tidak sekadar kata hangat-hangat tai ayam. Mula-mula semangat bertegak kendor. InsyaAllah boleh terus sampai akhir. Baik, untuk hamba respon untuk ada soalan lepas yang kita minta tangguh jawapannya. Soalan bertulis tentang kelebihan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada soalan betul minggu lepas. Dalam hadis itu disebut sesiapa yang membacanya sebanyak 10 kali ditulis baginya pahala alfi hasanah. 2000 kali dengan 1000 maknanya 2 juta. 2 juta pahala. Wa man zada Allah. Sesiapa yang tambah maka Allah Ta'ala tambahkan lagi. Jadi saya dah beritahu kita tak jumpa hadis itu dalam bahagian hadis-hadis yang sahih dan hasan. Jadi bila dirujuk kembali, hadis itu sebenarnya sangat lemah. Hadis itu sangat lemah. Antaranya disebut oleh Ibnu Ali dalam Al-Kamil fi Dhu'afa, lemah, sangat lemah. Kemudian dikritik sama oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam Hilyatul Awliya, Al-Imam Tirmizi sendiri. Siapa lagi? Mereka mengatakan hadis itu hadis yang gharib, berada pada kedudukan lemah disebabkan perawinya yang matruk, yang ditinggalkan periwayatannya. Ada seorang perawi yang kata Al-Imam Al-Zahabi hadis itu adalah hadis yang mungkar. Mungkar maksudnya satu hadis yang lemah bercanggah pula dengan riwayat lain yang sahih. Mungkar adalah istilah hadis ini tidak sama dengan amar ma'ruf nahi munkar atau lain pula. Jadi kesimpulannya memadai kita beramal dengan riwayat yang sahih, yang hasan, yang dipastikan ianya benar-benar daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Zikir itu tidak salah sebenarnya, tapi bila dikaitkan dengan fadilah, orang kita bila jumpa mana-mana fadilah banyak ni, baca 10 kali boleh 2 juta. Jadi kita rasa teruja dengan pahala yang hebat. Tapi kita tengok dari segi di sana aja, dari segi kaedah ilmunya begitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita baca mukadimah penulis.
Penulis memulakan dengan wabihi nasta'in, dengan nama Allah. Kepadanya lah kami memohon pertolongan. Kenapa dia buat begitu? Wabihi nasta'in, untuk memastikan bahawa kita faham betul-betul apa yang kita baca setiap hari dalam salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami melakukan ibadat, hanya kepada Engkau jua ya Allah kami minta pertolongan. Minta pertolongan dalam semua urusan kerja buat kita, lebih-lebih lagi dalam urusan yang mulia seperti yang Al-Imam Ibn Qudamah mahu memulakan penulisan kitabnya ini. Selawat Allah dan salamnya, salawat diterjemah daripada salawatullahi wassalamuhu, semoga terlimpah kepada Sayyid penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau. Kemudian dia menyebut nama-nama gurunya bersama dengan dia punya sana pujian. Syekh Al-Imam yang alim lagi, mengamalkan ilmunya serta pelopor, tokoh terkemuka lah, pelopor ni, Najmuddin Abul Abbas. Qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Amil Al-Ahad Najmuddin Abul Abbas Ahmad, anak kepada Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Amil Al-Zahid Al-Abid Al-Allamah. Dia memuji nama-nama guru yang dia ketahui namanya dengan lengkap serta sifat-sifat mulia yang ada pada mereka. Seorang yang bukan sahaja alim mengamalkan ilmu, seorang yang zuhud, zahid, seorang yang abid, ahli ibadah. Kemudian seterusnya dia menyebut Izzuddin Abi Abdullah Muhammad Ibn Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Abid Al-Zahid Al-Abid Al-Allamah. Nama-nama pujian ini untuk memberikan gambaran kehebatan guru dia, yaitu Syekhul Islam Mufti Al-Anam Sayyidul Ulama wal Hukam. Dalam teks asal pun Sayyidul Ulama juga, dalam terjemahan pun begitu juga, Sayyid Al-Ulama, mana penghulu para ulama dan sekalian hakim atau pemerintah. Nama tak sebut lagi, tapi disebut nama, disebut pujian. Itu Syamsuddin Abi Muhammad Abdul Rahman, yang mana beliau ni anak kepada Al-Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Amil Al-Arif Al-Zahid, seorang yang alim, beramal dengan ilmu, seorang yang arif. Maksud arif ni seorang yang sangat mengenali Allah, ahli ma'rifah, seorang yang zuhud, seorang yang al-wara'. Syekhul Islam Abi Umar Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah. Barulah siapa sih? Al-Hambali radhiyallahu anhu. Baik, kita lihat nota kaki di bawah. Inilah salah satu kebiasaan para ulama. Seorang murid yang menerima buku, sesuatu kitab dari syekhnya, atau mendapat izin dari syekhnya menulis mukaddimah seperti ini, dan kalimat sesudahnya adalah perkataan syekh, mana dia mulakan dengan as-sanad, pujian. Barulah dia pergi kepada apa yang dia nak sampaikan. Alhamdulillahilladzi amma bi rahmatihi jami'al ibadah. Segala puji bagi Allah yang rahmatnya meliputi semua hamba-hambanya. Wa khassa ahla ta'atihi bil hidayah ila sabilir rasyad. Mana dia mengkhususkan hidayah ke jalan lurus bagi orang yang mentaatinya. Dia memuji Allah dengan menyatakan keluasan rahmat Allah yang meliputi semua hamba-Nya, lebih-lebih lagi orang yang taat, yang diberi hidayah untuk menuju kepada jalan ar-rasyad, jalan petunjuk. Kalau kita perhati sebahagian bahasa yang dia guna dalam mukaddimah ni, dia iktibas, dia petik daripada Quran. Dia petik daripada Quran. Sabil ar-rasyad itu dah tarkib itu ada dalam Quran.
uhdikum ila sabilir rasyad, aku tunjukkan kamu ke jalan petunjuk. Wa waffaqahum bi lutfihi li salihil a'mal, yang mana dia membimbing mereka dengan kemurahannya. Itu masih lagi dia memberikan as-sana, pujian kepada Allah. Allah Ta'ala memberi taufik kepada mereka dengan lutfi, dengan sifat kelembutannya terhadap amal-amalan yang saleh. Lalu mereka itu fafazu, lalu mereka mendapat kejayaan, keuntungan di bulughil murad, dengan sampai kepada apa yang mereka kehendaki. Apa yang mereka kehendaki. Baik. Kemudian dia menyatakan syahadahnya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dalam perenggan berikutnya, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita terus kepada amma ba'd, itu perenggan berikutnya. Katanya, fa inni kuntu waqaftu marratan ala kitab. Suatu ketika saya mendapatkan kitab yang saya jumpai, katanya Manhajul Al-Qasidin wa Mufidu As-Sadiqin, karya yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Awhad Jamaluddin Ibn Al-Jawzi, seorang syekh, imam. Maksud imam di sini imam dalam bidang ilmu. Imam merujuk pada ketua pemimpin. Imam merujuk pada orang yang menjadi pemimpin, sama ada dalam salat imam, yang jadi pemerintah negara pun imam juga, dalam bidang ilmu pun imam juga. Tokoh-tokoh ulama dahulu bila disebut imam, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihim ajma'in, imam merujuk kepada mereka diikuti dalam bidang ilmu, dan mereka adalah tokoh-tokoh dan ada pengikut-pengikutnya. Itu maksud imam di sini. Dan saya melihatnya termasuk kitab yang berharga dan bermanfaat. Dia memuji kitab Minhajul Qasidin yang dibaca olehnya, dan katanya, fara'aituhu min ajallil kutubi wa anfa'iha wa ajma'iha wa aktsariha fawaid. Dan saya melihatnya sebagai kitab yang berharga, bermanfaat, mengandungi serta penuh dengan banyak faedah. Lalu katanya, fahasala indi mawqi, lalu saya terasa takjub dengan kitab ini, lalu mendorong saya untuk menelaah dan mengkaji isinya. Daripada jumpa, ini sikap yang kita kena contohi apabila kita menjumpai sesuatu bahan ilmiah, kena ada sifat nak tahu apa dia dalam itu. Apa yang ulama itu tulis, mutiara-mutiara ilmu yang dia tinggalkan, hikmah-hikmah, kata-kata nasihat, istimba yang dia dapat keluarkan daripada ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Bila kita tak tahulah sebab sikap kita ni sama ada kita suka baca tak suka baca, kita kena ingat bahawa ayat pertama yang turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan persoalan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebab tu kita ni sendiri dimulakan, rokok ibadat itu dimulakan dengan kitab ilmu. Bab menyatakan 1/4 daripada ibadat, tapi dimulakan dengan bab menyatakan al-ilmu. Ayat Quran pertama itu bukan tentang solat, bukan puasa, tapi tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhan kamu telah menciptakan. Jadi di sini Al-Imam Ibn Jauzi beritahu, bila Al-Imam Ibn Qudamah beritahu, apabila kali pertama dia menjumpai kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Jauzi, maka terasa minatnya sangat kuat untuk dia mengkajinya, mentelaahnya. Manakala saya memperhatikan sekali lagi, dia tidak kata baca sekali, dia akan baca lagi. Ternyata ia melebihi apa yang aku duga sebelumnya.
saya melihat sebuah kitab yang memaparkan secara baik berbagai masalah agama, maka saya berhasrat membuat sebuah ringkasan ikhtisar. Ringkasan buat ikhtisar, lalu disebut mukhtasar, apa yang diringkaskan, untuk menampung majoriti ini sebahagian besar dari faedah-faedah utamanya, walaupun tidak ambil semuanya, tapi ambil yang penting, yang tertentu. Kecuali apa yang disebutkan di bahagian awal kitab berupa masalah-masalah furaiyah yang sudah jelas, masalah-masalah cabang. Ada sebahagian berbahasa dalam masalah fiqh yang mana ia sudah masyhur dalam kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab fiqh dan sudah dikenal dengan baik dalam kalangan masyarakat. Hal itu kerana tujuan dari kitab ini adalah selain daripada itu. Sebab asal Ibnul Jauzi tulis dia banyak ambil daripada Ihya, lebih luas. Sehingga Ibnu Qudamah kata apa yang dia lihat tidak perlu untuk diambil dalam perbahasan fiqh yang furuk, yang cabang, maka dia tidak memasukkan. Sebab dia nak pergi pada perbahasan dalam bentuk ambil hikmahnya, nasihatnya, untuk tujuan tazkiyatun nufus adalah, ataupun untuk pembersihan jiwa, untuk tasawuf tadi, untuk cuci jiwa. Sebab dia kata Pak fiqh tu ada dah dalam bahagian lain, jadi kita beri tumpuan kepada bahagian ini. Tapi orang cerdik, orang bijak ni, dia bila baca satu kitab, dia baca dengan minda yang kritis. Kritis ni maknanya dia masih ada ruang untuk dia berfikir, sebab dia orang berilmu. Bila dia baca, dia berfikir. Tidak kata dia baca, dia terus gok telan. Dia akan berfikir. Sama juga kita makan sesuatu makanan. Pertama kita kena lihat di sudut, kalau dah halal, memang halal lah. Bersih atau tidak, satu. Kita tidak boleh terus mengambilnya untuk memakannya tanpa diketahui dari segi tahap sama ada bersih ke halal dan sebagainya. Kena tahu dulu. Kalau bab makannya pun kita tidak buang telat dulu, kita tengok dulu. Maka dalam bab ilmu pun begitu juga. Sebab para ulama bila dia tulis berdasarkan apa yang dia tahu. Apa yang dia tahu. Mungkin orang selepas dia lebih tahu daripada apa yang dia tahu. Orang selepasnya tiba-tiba dia mengetahui apa orang dulu tulis, ada perkara yang perlu dibaiki, disemak kembali. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia menulis kitab Ihya. Itu zaman dia tu zaman keberapa? Zaman sekitar kurun ke-5. Dia meninggal pada awal kurun ke-6. Dan dia tidak berada dalam suasana yang dia banyak menerima asar, riwayat-riwayat hadis. Sebab tu bila orang terkemudian selepas dia menyemak kembali, termasuk Al-Imam Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ni akhir kurun ke-6, hanya beberapa puluh tahun selepas Al-Imam Ghazali meninggal 510. Ibnul Jauzi dia buat Minhajul Qasidin, ringkas daripada Ihya Ulumuddin, dia meninggal 579. Ibnu Qudamah ni kemudian sikit, selepas tu sikit, dia pada pertengahan kurun ke-7. Ibnul Jauzi akhir kurun ke-6. Imam Ghazali meninggal awal kurun ke-6. Bila orang terkemudian mari, apabila mereka membuat semakan, didapati yang dahulu masih ada afat, ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Sebab tu bila kita belajar, apabila sesama ulama mengkritik, dia bukan mengkritik peribadi, dia mengkritik apa yang ditulis. Sebab masing-masing dia ada kelebihan, dia ada kekurangan. Sebab itu Imam Ibnul Jauzi sebagai seorang yang sangat meluas ilmunya dalam bidang hadis, maka dia melihat banyak kelemahan-kelemahan yang berlaku dalam hadis yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya. Dan apa yang dia kritik diperakui oleh tokoh selepasnya seperti Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Apabila dia beri komentar tentang tokoh-tokoh hidup sekitar kurun ke-6, termasuklah Imam Ghazali dan Ihya. Banyak lagi yang ditulis tu. Cuma di antara yang masyhur bagi kita Ihya. Baik. Begitu juga Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar I'lam Nubala. Jadi komentarnya bukan pada peribadi, tetapi kepada penulisan. Sebab itu kita kena bersifat terbuka.
kritikan tidak mencacatkan kedudukan ulama itu, bahkan langsung tidak mengurangkan nilai berkat. Mungkin setengah orang kata, ulama tu dia tak boleh tek dah. Tak boleh tek, tak boleh kata gapa. Dia kata kalau tek juga pandai-pandai nanti hilang berkat. Maka para ulama, manusia seperti kita, Allah Ta'ala melebihkan mereka dengan ilmu. Ada kalanya mereka benar betul, ada kalanya mereka tersilap. Tapi kesilapan yang tidak disengajakan, Allah Ta'ala membuka seluas-luasnya pintu kemaafan. Sebab apabila seseorang ulama berijtihad, dia tersilap, dia tidak dapat dosa, tapi dia dapat satu pahala. Tapi kalau ijtihadnya, pandangannya betul, dia dapat dua pahala. Dia kata saya tidak terpaku dengan urutan, mana tidak kagum dengan soal turutan kitab dan kalimah-kalimahnya. Sebab bahasa Imam Ghazali sesungguhnya sedap. Sebab ada mutiara hikmah. Dia orang falsafah, ahli falasifah. Dari segi berbahasanya memang hebat, sedap. Sebaliknya saya menyebut sebahagian dari kandungannya secara maknawi, dari segi makna ni, dengan tujuan untuk meringkas. Terkadang saya menyebut satu hadis padanya, tidak sebut-sebut, atau beberapa azhar yang memiliki korelasi dengan topik itu, ada kaitan dengan tadi. Dia tak mai semualah dalil-dalil itu. Sesiapa yang ada teks yang asal Ihya Ulumuddin boleh rujuk, boleh baca. Tapi Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi Al-Hafiz, seorang tokoh hadis yang terkemudian, dia telah menyusun beberapa jilid kitab yang khusus untuk menyemak semula hadis-hadis dalam Ihya itu sendiri. Kebanyakan hak dijual di pasar sekarang ni dah ada tahqiq. Kalau tidak boleh dikesan, maka dia kata lam a'thir alaih, saya tidak menjumpai mana rujukan bagi hadis itu. Jadi maknanya kesimpulannya, kita bila kita belajar apa-apa sahaja, kita belajar, kita nak bukan sahaja kita dapat fakta, tapi kita dapat keabsahan, kesahihan fakta. Itu penting, kesahihan. Kalau kita belajar tafsir, kita nak tafsiran yang tepat, yang benar, bukan tafsir yang lari, yang melencong daripada kedudukan asal. Kadang-kadang ada juga setengah orang silap, bukan sahaja dari sudut memahami hukum fiqh, bahkan dalam memahami tafsiran ayat. Contoh silap pernah mendengar ialah apabila dinyatakan kelebihan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dinukilkan ayat dalam surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat ini berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, wahai orang yang beriman, berselawatlah ke atas baginda dan ucapkanlah ucapan salam. Jadi ada setengah orang yang dia faham, dia kata kalau berselawat ke atas Nabi, Allah dulu yang berselawat. Jadi kita tak boleh faham bahawa selawat Allah Ta'ala sama dengan selawat kita. Ibnu Katsir sebut maksud Allah Ta'ala berselawat, dia memuji Nabi di sisi malaikat. Allah Ta'ala menyebut Nabi dengan sebutan pujian. Bila disebut nama Nabi kepada malaikat, lalu Allah Ta'ala menyebut dengan sebutan pujian, itu maksud selawat. Bukan selawat dengan maksud bahawa kita sebagaimana lafaz yang kita baca Allahumma salli ala Muhammad, itu selawat bagi kita ke atas Nabi. Jadi bila ada yang salah faham, dia kata Allah Ta'ala berselawat ke atas Nabi. Adakah Allah Ta'ala ditaklifkan untuk buat ibadah? Sebab selawat itu ibadah. Kita kena faham. Jadi timbul persoalan, bila Allah Ta'ala mewajibkan kita salat, adakah Allah Ta'ala itu dulu salat? Dia kan Tuhan. Apabila Allah Ta'ala mewajibkan kita puasa, adakah bermakna dia dulu yang puasa? Tidak begitu. Jadi bila gibah selawat, ada yang kata, oh selawat, Tuhan suruh kita selawat, tapi dia dulu berselawat. Tapi selawat dia itu tidak sama dengan kita. Jadi kita kena faham dari segi konteks yang betul tafsiran. Jadi bila kita rujuk tafsir para ulama, barulah kita tahu kedudukannya yang sebenar di segi bahasa Arab. Baik, seterusnya, itu contohlah sebagai selingan. Penulis berkata,
musannifu, dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maksud penulis di sini adalah Ibnu Qudamah. Dia sendiri beritahu bahawa dia berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah munabbihur raqibin fi ghafalatihim bimuz'ajatil iqaz. Segala puji bagi Allah yang membangunkan orang-orang yang tidur. Orang-orang yang tidur, munabbih ar-raqibin ataupun an-naibin, yang tidur pulas. Pulah, bukan pulah bahasa Melayu kita, pulah Indonesia ni bukan ada maksud lain. Dalam kelalaian, apabila tidur maka seseorang itu dikira ghaflah, lalai, lalu dibangunkan mereka dengan keributan-keributan yang menyedarkan. Mus'ijat, kalau bahasa Melayu kita di Malaysia, mus'ijat maknanya menimbulkan rasa kejutan, gangguan, iz'aj, sehingga seseorang itu terjaga. Ini bahasa di segi balaghah dia tinggi. Munazzihut taibin min hafawatin bimulatafatil wa'az. Kamu baca teks lah Arab. Jadi kalau nak bawa kitab dua-dua, payah hak Melayu ni pun terbaca, hak Arab pun terbaca juga. Tak apalah, hak Arab kita dah download dalam bentuk PDF. Teks bila kita bandingkan hak asal dengan sama lah. Sebab dia scan daripada kita asal, dia save dalam bentuk PDF, senang dah ni. Kita boleh bawa dalam telefon pun boleh, dalam tab kita pun boleh. Munazzih at-taibin, untuk membersihkan orang-orang yang bertaubat dari kesalahan-kesalahan mereka. Pertama, dia memuji Allah kerana Allah Ta'ala yang mendedarkan orang yang lalai seperti orang yang tidur dengan beberapa cara yang menyebabkan orang itu terjaga. Yang kedua, dia jugalah yang membersihkan orang-orang yang bertaubat daripada hafawatihim, kesalahan-kesalahan mereka, dibersihkan melalui nasihat-nasihat yang menggugah, nasihat yang boleh menyebabkan jiwa bergoncang. Dialah muhaddithul arifin fi khulawatihim bi ahdal kalimati wal alfaz. Ini bahasa ni kalau orang ngaji sastra ni, seorang adibun, seorang sastrawan bahasa yang sangat cantik susunan. Dia menyampaikan kalimah-kalimah dan bisikan-bisikan lembut kepada orang-orang yang arif dalam kesendirian mereka. Kita nak faham apa yang tuan kita tulis dalam mukadimah. Dia menyampaikan kalimah dan bisikan yang lembut, nasihat lembut kepada orang yang arif ketika mereka berkhulwah, khalawatihim. Khulwah, orang-orang yang duduk bersendirian untuk mereka bersama dengan Allah. Lalu ayat-ayat Allah memberikan kepada mereka kesedaran, bagaikan bisikan-bisikan yang lembut yang masuk dalam jiwa mereka. Dengan perkataan yang ahla. Ahla ni yang apa ni? Yang manis, perkataan yang manis, lafaz yang indah didengar. Muhadzir az-zahilin bi ashrafi syahawatihim ta'adduban hatta farraqu 'anil zahirina lahadhin. Dan juga memperingatkan para ahli zuhud terhadap hawa nafsu paling tinggi mereka dengan penuh kesantunan, sehingga mereka dapat membezakan diri dari orang-orang kebanyakan pada umumnya. Juga nasihat kepada ahli zuhud, orang-orang yang telah membuang kebesaran dunia. Sebab musuh paling utama bagi orang yang mahu memburu cinta akhirat adalah hawa nafsu. Sebab hawa nafsu mengajak kita mencintai dunia. Hawa nafsu mengajak kita untuk tidak beribadah. Jadi kita ada berlawan dengan nafsu, maka dia menjadi satu medan perjuangan yang sengit. Kemudian berikutnya, mereka bangkit memerangi hawa nafsu seperti singa yang menyerang kerana marahnya. Qamu ila muharabatin nufus qiyamal lais. Jadi dibandingkan orang yang bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu seperti singa yang menyerang ketika marah. Allah Akbar, kita tak sampai setahun ni. Kita tak sampai setahun ni. Mungkin hawa nafsu tu yang terkam kita dulu. Sepatutnya kita jadi singa terkam hawa nafsu, kalah kan?
dia pula kalahkan kita. Mereka menjaga apa yang harus mereka jaga dan mereka pun benar-benar menjaganya. Wa hafizu mastahfazu fahafizu wa innamal hifzu lil haffaz. Mereka menjaga apa yang harus mereka jaga dan mereka pun benar-benar menjaga. Kerana penjagaan memang hanya dilakukan oleh para penjaga. Macam mana nak faham? Orang yang benar-benar sungguh jaga, dia dapat jaga. Kalau orang itu tidak sungguh-sungguh, maka dia tidak akan dapat jaga dengan sebaiknya. Seseorang yang berkata benar, maka tidak ada yang dia perkatakan kecuali benar, malaikat tidak ada yang tidak benar, mereka semuanya benar. Payah nak jaga sungguh-sungguh ni payah. Setara Nabi Yaqub alaihi salam, apabila dia nak melepaskan anak dia pergi ke Mesir, apabila dia diminta oleh anak-anak dia untuk lepaskan Bunyamin, sebab anak dia kata pemerintah di Mesir beritahu kami tidak akan beri lagi makanan kepada kamu sehingga sehingga kamu hantar kepada kami saudara kamu yang seorang lagi. Allah Akbar. Lalu Nabi Yaqub dalam keadaan bimbang kata, qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Adakah boleh aku menaruh rasa amanah kepada kamu sebagaimana pernah aku beri amanah dulu untuk kamu jaga Yusuf? Itu pun kamu kata Yusuf dah mati dimakan azib, serigala ini nak suruh aku Bunyamin pula. Dalam keadaan hati juga dia kata, fallahu khairun hafizan. Allah Ta'ala dialah sebaik-baik penjaga. Dialah sebaik-baik penjaga. Maka dia melepaskan juga anak dia pergi dengan meletakkan tawakal yang sungguh-sungguh kepada Allah. Fallahu khairun hafizan. Semoga Allah Ta'ala menjaga. Kita nak jaga diri kita pula ada jaminan kalau Allah Ta'ala tidak menjaga kita. Walaupun sekelip mata, kita tunggu ingat dah tangga tu tiba-tiba bergeleceh juga. Geleceh salah kaki. Nak mari masjid tak boleh mari. Salah orang. Kaki melipat, kaki terseliuk. Kalau bukan Allah Ta'ala yang menjaga kita, maka kita terdedah pada banyak bahaya, sama ada dalam rumah kita, di luar rumah kita, dan di mana-mana sahaja. Allah Ta'ala dia sebaik-baik penjaga. Sebab tu Nabi berpesan kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ihfazillah yahfazka. Hendaklah kamu jaga Allah, nescaya Allah Ta'ala jaga kamu. Dia bahasa Nabi ini, dia bahasa direkas kalam yang jami' mani. Jaga Allah maksudnya kamu menjaga perintah-perintah Allah, maka sebagai balasannya Allah Ta'ala akan jaga kamu. Kalau kita nak Allah Ta'ala jaga kita, maka kita kena jaga semualah perintah-perintah. Masalah solat lah, hafizu ala salawati was salatil wusta. Naklah kamu jaga solat kamu. Maksud jaga ni, ingat sama masa waktu terat solat. Jangan sampai kita terlupa, aku semain dah ke dalam atau tak jaga. Orang jaga, dia jaga sungguh. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang-orang yang sangat menjaga akan ibadat solat mereka. Sebab tu dah dapat ni juga dia kata, mereka menjaga apa yang harus mereka jaga. Dan mereka pun benar-benar menjaga apa yang perlu dijaga, mereka jaga sungguh-sungguh. Kerana penjagaan memang hanya dilakukan oleh orang yang para penjaga. Macam jaga, orang dia jaga depan pejabat apa-apa, depan sekolah jaga. Dia dinamakan jaga sebab kerja untuk jaga. Kalau dia leka, lalai seketika, mungkin masa dia leka itulah orang-orang yang tidak bertanggungjawab boleh menceroboh masuk tempat berkenaan. Jadi dia punya tahap security dia terlemah. Sebab penjaga dia longgar, akhirnya dapat masuk juga. Berikutnya dia kata, saya memuji Allah dengan pujian yang banyak. Ahmaduhu hamdan katsiran. Tidak terhingga namun senantiasa saya berselawat dan mengucapkan salam kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan ketidaksanggupan orang-orang berlisan fasih terhadap apa
orang yang yang memiliki lidah, lisan lidah. Orang-orang yang memiliki lidah yang fasih pun tidak sanggup terhadap apa yang beliau bawa. Maksudnya orang Arab kan dia sedar dari segi bahasa tak boleh lawan Quran yang Nabi bawa. Dia nak puji Nabi, nak ayat Nabi ini seorang yang fasih dari segi berkata-kata sehingga tidak mampu ditandingi oleh orang-orang Arab yang hebat dalam berbahasa, ataupun tidak dapat dilawan oleh para penggendus jejak yang ahli di hari ukaz. Maknanya orang yang bijak dalam mengesan, susur gaduh bahasa. Ukaz ni boleh ukaz ni nama suk pasal di zaman jahiliah. Dia ada suk ukaz. Zaman jahiliah, syu'ara al-jahili, penyair-penyair Arab, dia akan pergi ke suk ukaz bukan sahaja untuk berniaga, tapi dia ada pentas. Dia ada masrah pentas untuk mereka menyampaikan kalam syair. Tapi orang Arab walaupun hebat dengan syu'ara, bila Nabi bawa Quran, mereka sendiri tercengang dan tak boleh lawan dan tidak boleh menandinginya. Kalau kita belajar dalam dipanggil apa dia, Al-Adabul Arabi, kesusastraan Arab fil asril jahili, nama-nama tokoh seperti Zuhair bin Abi Sulma, An-Nabirah, Amrul Qais, nama-nama tokoh syu'ara. Sebab itu dalam Quran ada satu surah dinamakan surah Asy-Syu'ara, penyair orang-orang Arab yang sangat bijak dan pandai berbahasa, menyusun kalam. Jadi orang boleh kesan dia je, kalam ni kalam nazar, yang ni kalam prosa ataupun kalam syair. Kalau bahasa kita dia je, ni kalam puitis ni betul saja, ni pantun, ni macam mana. Dalam bahasa Arab pun ada juga, ada unsur-unsur as-sajmu, ada jinas. Kalau siapa belajar balaghah, dia ada ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi'. Dia sudut bahasa tu sendiri. Jadi walau sehebat mana orang Arab dari sudut bahasa, apabila datangnya Quran yang dibawa oleh Nabi SAW, mereka rebah dan mereka tidak mampu untuk menandinginya. Dan juga selawat itu kepada keluarga dan para sahabat baginda, para pemilik keyakinan, ahlul yakin wa tuqa wa istiqad, orang yang memiliki keyakinan, ahli yakin, orang yang bertakwa, yang sentiasa berwaspada, sentiasa sedar dan menjaga diri. Salatan atqi biha yaumal ba'ts, katanya dengan selawat yang dapat melindungiku di hari kebangkitan, itu daripada panas laza. Laza merujuk kepada api yang bergejolak. Laza ni kalimah yang penulis petik daripada surah Al-Ma'arij. Kalla innaha laza nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa. Sekali-kali tidak, sesungguhnya neraka itu api yang bergejolak yang boleh menyebabkan tercabut kulit kepala. Nazza'atan lishawa, gelupak kulit kepala. Macam mana cuba bayangkan dahsyat Allah Ta'ala gambarkan dalam Quran. Laza, api yang bergejolak panas itu menyebabkan nazza'at, cabut, gelupak cabut. Lishawa, syawni kulit kepala, di mana dia memanggil orang-orang yang berpaling lagi jauh daripada agama Allah. Dan juga berlindung daripada syuwazun, api yang bergejolak juga. Syuwazun, ini kalimah ini dipetik daripada surah Ar-Rahman. Yursalu alaikum syuwazun min narin wa nuhas, lalu fala tantasirun, dihantar kepada mereka itu maksud manusia dan jin yang ingkar, dari bentuk syuwazun, gejolak api yang panas serta cairan tembaga. Nuhas, cairan tembaga, maka fala tantasirun, mereka berdua itu sama ada golongan jin atau golongan manusia tidak dapat melepaskan diri. Ini dia boleh bagi usul iktibas, dia petik setengah lafaz ataupun kalimah dalam Quran untuk dimasukkan dalam tulisan dia. Lalu dia mari ayat dalam surah At-Tahrim,
itu naran waquduhan nas wal hijarah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada azab neraka yang mana bahan bakarnya adalah terdiri daripada manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghilaz, padanya ada penjaga dari kalangan malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Al-muallif penulis iaitu Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad Ibn al-Jawzi berkata, saya menamakan sammaitu kitabi hadha, saya namakan kitab saya ini Minhajul Qasidin wa Mufidus Sadiqin. Saya memohon kepada Allah agar memberikan manfaat darinya kepada kita semua, orang yang membaca atau mendengar atau melihat. Orang lihat saja pun ada manfaat juga. Mungkin orang lihat tu dia tidak baca sepenuhnya, dia tidak baca habis, tapi mungkin ada tajuk-tajuk yang bila dia baca setengah tu ada manfaat yang dia boleh habis. Menjadikan usahaku ini ikhlas kerana wajahnya yang mulia menutup hidup kita dengan kebaikan, membimbing kita kepada kata-kata, perbuatan dan niat yang diredainya. Ini lebih kepada bentuk doa dan harapan dia. Lalu dia memaafkan kekurangan kita, tidak menyandarkan kita kepada diri kita walau sekejap mata pun. Maksud tidak sadar ni, Allah Ta'ala tidaklah menyerahkan kita tanpa penjagaan. Sebab sebut tadi bab penjagaan tadi, biarlah sepanjang masa Allah Ta'ala sentiasa jaga kita. Hal ini dia diambil daripada doa ada dalam satu hadis riwayat Imam An-Nasai, ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan yang bersifat maha hidup lagi bersifat qayyum, berdiri sendiri, bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu lah aku minta pertolongan, aslih li sya'ni kullah, beriloklah keadaan hidupku semuanya, wala takilni ila nafsi tarfat ainin, jangan engkau serahkan diri aku kepada aku walaupun sekelip mata. Jangan engkau serahkan diri aku, kerana Allah Ta'ala tak jawab kita sekelip mata je. Kita sendiri kena cari benda kita nak habis. Kita setiap hari kita bernafas ni, sepanjang masa kita bernafas, oksigen ada dalam kita, bukan kita yang bawa, tidak. Allah Ta'ala yang sediakan. Kalau kita sendiri nak cari, tak tahu nak cari mana. Kalau kita kena cari balang bekas ada oksigen, letak atas belakang, supaya orang terjun dalam laut tu, kena laut dah. Sebab kita tak tahu tempat mana. Allah yang membekalkan kepada kita oksigen. Adalah urusan hidup kita, dia serah kita, habis kita tidak mampu untuk meneruskan kehidupan tanpa bergantung kepadanya. Dan tidak pula kepada salah satu makhluk, wala ila ahadin min khalqih. Sesungguhnya dia mencukupi bagi kita. Maksudnya hasbunallahu wa ni'mal wakil, dipetik kepada ayat. Penulis Ibn Jawzi berkata setelah dia menyelesaikan khutbah di atas, di sini sampai sini Imam Ibn Qudamah memetik kata-kata penulis asal itu Imam Ibn Jawzi yang dia masukkan di sini. Masuk barulah Imam Ibn Jawzi nak sebut dia punya pandangan dia terhadap kitab Ihya. Yang sebelumnya pandangan Ibn Qudamah terhadap Mukhtasar itu sendiri, terhadap apa Minhajul Qasidin. Mukhtasar itu dia tulis Minhajul Qasidin. Baik, katanya, aku melihatkan ini ra'aituka, aku melihat kamu ayyuhal muridus sadiq, wahai murid yang benar, yang bertekad kuat dan kemahuan yang besar, di mana engkau telah melatih dirimu untuk meninggalkan perkara-perkara dunia yang tidak penting, namun menyibukkan, dan kamu berminat untuk memberi konsentrasi, untuk beri tumpuan kepada akhirat. Dan dia beri tumpuan kepada orang-orang yang kita kata masuk dalam golongan ahlus salik, as-salik, as-salikun. Salik ini makna orang berada jalan untuk menuju kepada Allah. Dilihat orang ini sudah ada usaha melatih diri dia nak tinggalkan dunia yang lawa, nak pergi kepada akhirat, nak tumpu. Kerana kamu tahu bahawa bergaul dengan manusia menyebabkan kerancuan. Rancu jadi
Serabut. Kita menikah menjadi serabut. Lalu membiarkan jiwa tanpa dihisap merupakan satu dasar kelalaian. Bila umur tidak dimanfaatkan dengan baik, maka ia pergi dengan percuma. Rugi. Allah Akbar. Ini satu kerugian yang besar. Kita semakin umur semakin meningkat, semakin tua, kita punya jangka hayat semakin pendek. Sebab bila dah ditentukan umur kita ni berapa banyak, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, hari-hari yang berlalu menyebabkan kita semakin dekat dengan kematian. Wa ma yu'ammar min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab. Tidaklah dipanjangkan umur orang yang sudah diberikan umur untuk dia, atau tidak dikurangkan, kecuali ketetapan itu ada di Lauh Mahfuz dalam kitab. Jadi rugilah kalau umur itu tidak dimanfaat, lalu dia pergi percuma. Hembusan nafas membawa pemiliknya ke rumah kematian. Ila baitil maut, rumah kematian, maknanya di dalam kubur. Maka aku melihat buku yang boleh menjadi teman baikmu di saat bersendirian, yang berbicara kepadamu di saat kamu diam. Bila kamu memilih kitab Ihya Ulumuddin kerana kamu menganggapnya tiada bandingan di lahannya dan berharga di bidangnya, maka sedarilah bahawa dalam kitab tersebut terdapat penyakit-penyakit merujuk kepada beberapa kekurangan yang hanya diketahui oleh para ulama. Ini kata Imam Ibnul Jauzi, dia kata fa'lam anna fi kitab Ihya afatun la ya'lamuha illa al-ulama. Wa aqalluha, paling kurang pun dia kata ada dalamnya al-ahadith al-batilah al-mawdu'ah wal-mawqufah, hadis-hadis yang batil, yang disebut la asla lahu, tidak tahu asal usul. Hadis yang mawdu' lagi mawquf, yang mawdu' ni yang palsu lah. Adalah ilmu mustalah hadis panggil hadis palsu, ataupun hadis mawquf oleh penulisnya kemudian dianggap marfu'. Mungkinlah orang kita dia tak faham dari segi disiplin ilmu, dia kata tak ke lah Imam Ghazali, tak tahu, tak ke lah, tak ke. Kita nak pakai atas nama takkan lah dia tak tahu. Dalam setengah perkara dia hebat, memang dia hebat. Imam Ghazali rahimahullah, dia ada kitab khusus dalam bidang usul, Al-Mustasfa, kitab usul. Hampir sama dengan susunan usul yang lain, tapi lebih detail lagi. Dia pun ada dalam berbahasa ilmu fiqh, Al-Wajiz dalam bab fiqh pun ada juga. Dalam persoalan ilmu kalam dan kritikan ada juga. Apa dia? Seperti Iljamul Awam an Ilmil Kalam, ataupun Tahazzufat Al-Falasifah. Sebab walaupun Imam Ghazali ini pernah hidup sebagai ahli falsafah, tapi akhirnya dia mengkritik ilmu kalam dan sikap ahli falsafah itu sendiri. Sebab dia melihat benda ni banyak kerancuan, benda jadi gelewak-gelewak, jadi berserabut, menyebabkan cara pemikiran agama. Tapi sebenarnya Imam Ghazali telah menggunakan ilmu falsafah dengan cara yang betul. Sebab itu disebut sebagai Hujjatul Islam. Sebab dia boleh berlawan dengan ahli-ahli falsafah dari kalangan orang-orang yang bukan Islam, yang cuba menggunakan hujjah mantiqiyah apabila mereka masuk dalam bidang agama dan soal banyaklah soal akidah, soal ibadat. Maka Imam Ghazali cuba tewaskan dengan kemahiran dia miliki. Jadi bila dia boleh dakwah, sebab itu disebut Hujjatul Islam. Itu peringkat masa hidup dia lah. Tapi peringkat akhirnya dia seperti menarik diri dan mengkritik kembali kepincangan dalam ilmu falsafah dan juga ilmu kalam. Itu dah sikit sujud tu. Tapi di bidang hadis dia ada beberapa kekurangan dia yang dikesan oleh ulama selepasnya. Penulisnya hanya menukilnya sebagaimana yang dia baca, bukan dia yang membuat-buatnya. Tidak patut, kata Imam Ibnul Jauzi, tidak patut beribadat kepada Allah berpegang kepada hadis yang palsu dan merasa terkejut, rasa betul ke tak dia semua sadah itu dengan kalimat-kalimat yang direka sahaja. Maknanya di sini kita mahu mengambil yang lebih sahih, yang lebih tepat.
masing-masing ulama bila mereka menulis, mereka perlu dihormati dengan khazanah ilmu yang telah mereka tinggalkan. Kita habiskan muka surat 10 ni. Dia kata bagaimana saya rela, dia kata contohnya, melihatmu melaksanakan solat siang malam, padahal dalam masalah ini tidak ada satu kalimah pun daripada Rasulullah. Contohlah, kalau seseorang itu buat ibadat, tiba-tiba baca adalah solat, dia baca tidak sabit dalam mana-mana hadis Nabi. Contohnya kalau berlaku, bagaimana saya boleh menerima bila telingamu menangkap perkataan orang-orang sufi min kalam al-mutasawwifah alladhi jama'ahu wa nadaba ila al-amal bihi ma la hasila lahu min al-kalam fil fana wal baqa wal amru bi shiddatil yum. Contohnya dia kumpulkan dalam peribahasa itu, dianjurkan untuk diamalkan, padahal semuanya tidak berdasar sama sekali. Seperti perbahasan dalam persoalan fana. Kalau kita masuk dalam bab tasawuf, dia akan jumpa bab fana. Fana ni rasa orang bila sama makam fana, dia melihat akhirat tu sehingga dunia ni sangat rendah nilai. Kita pernah dengar, dia kata bila orang tu dia ngaji sampai satu peringkat, dia rasa pitih ni serupa dengan daun kayu. Dia rasa gitu. Memang daun kayu tak berharga, tak ada nilai. Tapi bila dia melihat perbandingan antara dunia dengan akhirat dari sudut tu, betul lah kalau kita ke kedai, daun kayu dengan duit itu tak sama. Penjual tak terima daun kayu. Tapi bila orang ni melihat dari sudut duit itu dengan akhirat, tidak ada nilainya harga duit di akhirat. Kalau sekadar untuk dunia saja, maka semua daun kayu. Itu maksud dia ni. Tapi duit itu sendiri ada nilai untuk dunia. Dan kalau digunakan untuk akhirat, besar lagi nilainya. Sedekah contohnya, kalau tak ada binti nak sedekah dari mana? Tapi kalau digunakan sekadar untuk dunia semata-mata, maka di akhirat saya kalau binti itu dibawa, maka tak ada nilai. Itu maksudnya. Itu dah lepas mana buat bakar begitu dia. Tak apa hati kita bincang semula tu. Begitu juga perintah untuk syiddatil ju', untuk bersangatan berlapar-lapar. Kemudian as-sihah, mengembara tanpa perlu kepada bekat, tanpa perlu kepada tutup bekat. Setengah orang dia jarang-jarang tak buat bekat. Sebab apa? Sebab tawakal tapi tidak berbekat. Masuk kepada pasir tanpa bekat. Dan masih banyak lagi di mana saya telah membuka aibnya, kelemahan-kelemahan yang ada di situ. Dalam kitab saya yang lain, katanya bernama Talbis Iblis. Ini yang ditulis oleh Ibn Jauzi lah. Boleh tengoklah dalam Talbis Iblis, dah terjemah dia. Macam mana dia menceritakan Talbis Iblis terhadap ulama ada, az-zahid ada, ahli ibadat ada, dan orang-orang yang tertentu. Wallahu a'lam. Kita berhenti setakat untuk mukadimah. Ada sikit lagi kita sambung dengan kabinet. InsyaAllah sampai nak dulu saya lagi untuk kita masuk mengerti dalam bab ibadat. Ada soalan? Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam.